Okey, Assalamualaikum. Pagi. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Oh, Allahu Akbar, minta maaf ya. Kita ada MC tambahan untuk malam ni. Dengar suara Isma? Dengar. Okey, kalau dengar boleh tekan satu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Okey, Isma nak kenalkan diri. Kita tak nak buang masa lagi. Nama diberi Ismaliana binti Isnin. Isma berumur Isma berumur 34 tahun, bermula di Forever pada hujung tahun 2020 sebab nak turunkan berat badan dan ikhtiar zuriat. Inilah hasil dia. Okay, so Alhamdulillah lepas dalam 5 bulan Isma konsisten amal produk Forever, disahkan mengandung lepas 4 tahun berkahwin. Dan yang paling best, subhanallah. Tengok tu. Dan yang paling best, okay, berat badan Isma tak bounce balik kepada berat badan yang lama. Okay, so cukup pasal Isma. Okay. So hari ni kita berkumpul ramai-ramai malam ni sebab apa? Sebab kita nak belajar tentang kenapa ramai business owner koyak bila kena reject. Korang rasa best ke best topik malam ni? Bagi api sikit. Tolong panggil ramai-ramai kawan-kawan yang lain yang mana yang belum masuk, sharekan link ni ramai-ramai untuk diorang masuk dan kita meriahkan kita punya Zoom malam ni biar penuh dewan kita malam ni. Okay, so nak tahu tak kenapa ramai business owner koyak bila kena reject? Produk kita dah power kan, plan business pun hebat, tapi bila prospek soal sikit pun dah demam, kena reject, terus rasa down, dah tak nak buat bisnes ni lagi. Dalam business The Sign of Getting Rich ada sebutkan nak kaya kena berani lawan cabaran, ancaman, tekanan ataupun ugutan. Betul tak? Bukan mudah tau untuk approach prospek, tapi jika kita tahu teknik dan tip-tip power untuk counter back atau guna penjelasan cara play safe, anda akan jadi lebih yakin dan berani serta mampu menukar penolakan menjadi penerimaan. Nampak tak ni baby Forever ni aktif bukan main. Okay, so siapa speaker hebat kita malam ni? Korang dah ready ke belum? So jom kita sama-sama kenal dengan lebih dalam lagi tentang speaker kita malam ni siapa. Okay, beliau diperkenalkan dengan Forever pada tahun 2014. Okay, asbabnya mencari penawar untuk anak yang resdung dan masalah darah tinggi serta saraf kaki. So selepas mendengar GEP dan teruja tentang F2D, beliau terus niat nak aktif dalam Forever, memandangkan ketika itu beliau menanggung hutang yang agak tinggi, slip disc dan telah diisytiharkan muflis ketika itulah. Sekarang tak lagi. Beliau pernah juga menjadi penerima zakat untuk memulakan perniagaan kedai makan satu ketika dulu. Okay. Perjalanan beliau di Forever bermula selepas tahun pertama mencapai F2D dan chairman bonus manager pada tahun pertama tahun 2015 di Singapura dan Eagle Manager Retreat Cancun, Mexico. Sejak itu, beliau terus bertekad untuk terus aktif dan membawa kakak serta FBO lain untuk sama-sama mencapai pendapatan luar jangkaan di Forever. Okay, selain daripada itu, beliau juga dapat menikmati pakej-pakej perlancongan mewah, Eagle Manager Retreat, Global Rally dan insentif lumayan di Forever. Okay, dengan berpandukan sistem 933 yang diformulasikan oleh mentor kesayangan kita, Sifu Dato' Desmond, beliau terus meraih kejayaan demi kejayaan bersama ramai lagi FBO, antaranya adalah merupakan top rookie of the year tahun 2014, 6 kali chairman bonus manager qualifier, 6 kali global rally, 6 kali Eagle Manager Retreat, 2 kali leadership club member, 1 kali boleh pergi ke leadership trip.
Dan yang terbaru 2023, beliau menerima gelaran sebagai Million Dollar Mentor untuk tahun 2022 yang mengumpul pendapatan mencecah lebih 1.9 juta dalam tempoh 5 tahun. Wow, best ke best? Hebat tak? Hebat ke hebat kita punya speaker malam ni? Hebat kan? Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, Isma nak jemput ni. So sebelum Isma nak jemput, Isma nak tengok api banyak-banyak. Okay, tekan api. Okay, Isma nak tengok api. Api dah ready ke belum? Semua dah ready? Ready? Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, Isma nak jemput kita punya Million Dollar Mentor, Lela Nizwani binti aku. Silakan Kak. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada MC hebat kita malam ni. Okey, dia ada siap co-MC pula so tak ada alasan kalau kita kata kita anak kecil lah. Okey, apa nama ni, susah lah. Jadi semua tu diketepikan demi komitmen kita pada kita punya bisnes ataupun kita punya keutamaan kita bila kita berniaga. Okay, so tahniah pada Isma juga, walaupun atas riba ada apa baby alo Okay, Alhamdulillah Kak Lela ucapkan tahniah kepada semua yang hadir setakat ni. Tak apa, mungkin ada lagi yang nak meneruskan, nak solat dulu. Okay, tak apa, kita yang ada ni kita teruskan. Siapa ni? Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, Alhamdulillah. So hari ni Kak Lela diberi tugasan untuk membentangkan satu topik yang Kak Lela sangat suka dengan topik ni sebab dulu Kak Lela pun sama juga macam kita semua lah, okay? Macam kita semua bila nak join business networking ni, biasanya kita akan ada pelbagai persoalan lah yang bermain di fikiran kita kan. Tapi Alhamdulillah bila kita dah mula mendalami, kita dah mula belajar dan tahu macam mana kita nak cara-cara kita nak atasi cabaran-cabaran kita dalam perniagaan ni. Alhamdulillah. Cuma dekat tempat lain tu biasanya Kak Lela tak dapat. Okay, Kak Lela tak dapat macam mana cara kita nak atasi cabaran ataupun bantahan-bantahan, macam mana kita nak counter balik dengan soalan-soalan yang kadang-kadang kita sendiri macam keliru, kita tak tahu, kita ragu-ragu nak jawab, maka kita tak jawab. Jadi membuatkan kita rasa down, kita rasa macam kita tak semangat nak buat sebab kita tak ada ilmu-ilmu macam mana. Tak ada, orang kata kalau bahasa yang agak ni sikit, kita tak ada kuntau lah. Kita tak ada nak kuntau kan. Bila orang bagi soalan tu kita tak tahu macam mana nak kuntau. So malam ni insya-Allah kita belajar sama-sama, kita belajar ramai-ramai tentang persoalan-persoalan yang mungkin kita hadapi dalam kita membuat bisnes ni. Okay? So kita teruskan. Nanti Kak Lela nak cuba share slide Kak Lela sama ada boleh nampak tak. Okay, boleh nampak boleh nampak tak slide Kak Lela? Kan boleh nampak, bagi Kak Lela satu lah. Satu. Kalau boleh nampak gambar apa namanya slide, first slide Kak Lela ni. Okay. Thank you. Maklumlah otai kan, dia bukanlah, Kak Lela pun bukan hebat. Tadi kalau cerita MC sebut tadi, Kak Lela sebenarnya pun mengaku Kak Lela tak hebat. Okay, yang hebat tu Allah Subhanahu Wa Taala juga. Cuma kita kat sini kita boleh pupuk, kita boleh latih dan kita boleh perbaiki potensi diri kita. Sebenarnya ramai kita kat sini semua ada potensi, cuma kita tak tahu macam mana kita nak develop kita punya potensi diri kita. Okay, next Okay, Alhamdulillah ini pertama, siapa kat sini tak tahu senyum? Pertama kalau yang tak tahu senyum tu belajar senyum-senyum sikit senyum dan cuba bersikap merendah diri lah, okay? Be humble, okay? Sebab Kak Lela suka yang ni, senyum dan be humble, okay? Jumpa Kak Lela kat mana-mana pun jangan lupa senyum je dengan Kak Lela, tegur Kak Lela, okay? Okay, alright. Next lagi, ni bila nak tekan ni dia jadi apa nama ni? Okay, sebelum Kak Lela nak mulakan Kak Lela punya
presentation Kak Lela ni, okay. So sukalah Kak Lela nak berkongsi sedikit pencapaian Kak Lela di Forever ni, sebab Kak Lela tak pernah dapat pencapaian-pencapaian yang sebegini di mana-mana yang tempat. Nanti Kak Lela akan cerita sedikit lah tentang apa yang Kak Lela dah buat sebelum ni, okay. So di Forever ni memang Kak Lela adalah merupakan rookie tahun 2015, 2014 sebenarnya ya. Merupakan seorang senior agent manager. Alhamdulillah Kak Lela di Forever ni 43 hari Kak Lela dah pencapai manager. Walaupun ada orang lain yang lebih awal lagi, tapi tak apa, soalnya bukan bila you capai manager, soalnya sampai bila you nak bertahan dekat Forever ni. Okay, so 6 kali Elok Ambassador dan Kak Lela ada mencapai Global Rally, 6 kali Eagle Manager, okay, dan juga CBM. Kak Lela memiliki lebih 5,000 downlines di Malaysia, Singapura, okay. Kak Lela ada juga di Myanmar, Afrika dan juga Australia. Dan Kak Lela memiliki 38 tahun pengalaman. Kak Lela tahu ramai kat sini pun masih ada lagi yang lebih hebat, yang lebih berpengalaman, tapi tak apa, kita berkongsi, okay. Kita berkongsi sahaja pengalaman kita. Dan Kak Lela pernah mencapai sales 3 juta sales tahunan, dan Kak Lela telah mencapai, seperti MC cakap tadi, lebih 1.9 million dalam tempoh 5 tahun. Alhamdulillah. Okay, dan Kak Lela rasa kita semua dekat sini mempunyai peluang yang sangat-sangat besar di Forever ni. As long as you beri peluang pada diri you untuk mempelajari apa yang ada dekat Forever ni. Okay. So next. Okay. So hari ni apa yang Kak Lela nak share hari ni, okay, bagaimana kita nak menukar bantahan, okay, ataupun soalan-soalan yang mungkin pada Kak Lela boleh sebut, kerana ada soalan-soalan yang you rasa bila kena sekali terus macam KO macam tu kan. Macam mana kita nak atasi bantahan tu untuk tukar kepada persetujuan untuk menyertai kita dalam perniagaan kita. So siapa yang nak tahu benda ni? Siapa nak tahu ilmu-ilmu ni? Bagi Kak Lela lagi 3. 3. Alright. Okay. So kita teruskan lagi, kita tak nak buang masa. Okay. Pertama sekali sebelum Kak Lela nak pergi lebih jauh, sebab slide kita Kak Lela rasa slide kita malam ni agak banyak juga, tapi Kak Lela akan cuba percepatkan. Pertama sekali, bila kita nak berhadapan dengan orang, komunikasi kita mesti betul. Mesti berkesan untuk membuatkan prospek kita tu dia rasa sakit tapi tetap nak berkawan dengan kita, berbaik-baik dengan kita. Jadi kemudian baru dia akan bersetuju untuk join business kita. Komunikasi yang macam mana? Okey, contoh ya, kalau kita jumpa dengan seorang prospek ataupun dengan orang kenalan kita, kita tahu dia buat bisnes apa. Kita tahu dia buat, contohlah dia ada buat bisnes lain lah, tak kira lah bisnes makan ke, M&M lain ke, okay, networking lain ke, company lain ke, jual tudung ke, jual apa ke. So apa yang kita perlu buat adalah kita cuba support apa yang dia lakukan in the first place. Okay, masa baru-baru tu kita jangan, orang kata jangan buat something yang boleh buat orang jauh diri pada kita. Tapi kita kena bersedia dengan diri kita dululah. Apa yang kita akan belajar sekejap lagi tu akan buatkan you bercakap, you menyampaikan sesuatu kepada orang dengan cara yang berhemah, supaya orang tu dia rasa sakit, tapi dia masih nak berkawan dengan kita. Ilmu ni memang skill yang kita kena belajar. Okay, kita jangan terus push dia ataupun jangan terus bercakap something yang boleh buat dia sakit tapi dia tak nak kawan dengan kita. Itu masalah. Okay, so next kita tengok lagi. Okay, ini tips awal ya, tips awal. Kak Lela bercakap tentang kita berada di platform Forever ni. Kak Lela bercakap tentang platform Forever ni. Tips awal, siapa dekat sini yang belum tahu, kalau orang baru, dia belum tahu lagi tentang GEP, tak hafal lagi, tak tahu apa GEP tu macam mana, so kena contact dengan upline dan bagi tahu yang you nak tahu macam mana cara kita nak hafal ataupun nak fasihkan diri kita ataupun nak faham tentang GEP. Kalau tak boleh, kalau rasa tak cukup, kita ada GEP
Macam malam besok kita ada, okey, Kak Lela siap promote lagi, kita malam besok pun ada GEP dan kita ada banyak training GEP, dan kalau ada mentor-mentor ataupun upline kita yang memang dia sentiasa buat GEP kelas, sila join, sila hadir. So you kena ada satu inisiatif untuk faham dan fasih. Okey, sebab GEP ni akan buat you bersedia untuk menghadapi pertanyaan dan bantahan daripada prospek. Sebab dalam GEP ni kita ada tentang produk, kita ada tentang plan, kita ada tentang syarikat, semua komplit. Jadi kalau you tak dapat 100% pun, you dapat dalam 70% ke 50% pun cukup untuk kita berdepan dengan pertanyaan-pertanyaan daripada prospek kita. So buat selalu akan meningkatkan pengalaman kita, akan menyebabkan kita lebih cekap lagi. So sikap dan skill ini kena dengar dengan lebih teliti. So you kena pastikan pertanyaan-pertanyaan ataupun bantahan-bantahan yang biasa orang kemukakan. Nanti yang belakang nanti Kak Lela akan keluarkan juga apa-apa yang mungkin you pernah hadapi. Okey, ini Kak Lela bagi intro dulu. Okey, lepas tu kita jangan overclaim. Okey, jangan overclaim tentang produk kita, cakap produk kita boleh menyembuhkan itu, boleh menyembuhkan penyakit ini, no. Okey, never buat overclaim. Itu bahaya. Okay, so bercerita dengan penuh keikhlasan kita. So komunikasi dua hala mesti ada. Okay, cuba buat satu pertanyaan pada dia. Okay, terima apa saja pendapat prospek, baru kita sampaikan jawapan-jawapan. Okay, yang fakta dan juga pendapat tu you kena tahu. Okay, sebab pendapat ni lain, fakta lain. So kita kena tahu apa yang kita nak cakap tu, adakah dianya berdasarkan fakta ataupun hanya pendapat. Okay, you kena tahu timbal yang tu. Lepas tu, kita mulalah latih diri kita untuk ajar ke bawah. Kalau kita dah mula bina network kita, cuba kita tingkatkan skill menaja kita, dan secara tak langsung, skill bila kita skill menaja tu kita tingkatkan, skill untuk menjual pun akan meningkat sebenarnya. Lepas tu kena letak masa sikit. Sebab dalam konsep network marketing ni, ramai orang tak faham. Dalam konsep network marketing ni sebenarnya modal itu bukanlah menjadi modal duit ataupun modal wang tu bukanlah menjadi topik utama sebenarnya. Tapi you kena ada lebih modal masa untuk you labur. Pertama, untuk you buka rangkaian pelanggan-pelanggan demi untuk nak meningkatkan jualan, dan you kena meningkatkan skill komunikasi untuk you nak kekalkan downline ataupun rangkaian-rangkaian kita. Okay, masa tu sangat penting. Ramai orang dia nak berjaya, tapi dia tak boleh nak labur masa. Contoh macam malam ni, tengok berapa ramai kita ada 300 lebih, sanggup laburkan masa untuk belajar. So orang-orang macam ni, okay, IBO yang macam ni ialah yang kita nampak ada nilai diri dia untuk dia nak berjaya. Okay, tahniah kepada anda semua yang hadir ni. Okay, next. Okay, now tips paling utama nak atasi bantahan bila kita buat network marketing ini, terutama dalam kita bercakap tentang FFP business. Okay, pertama sekali, sabar banyak-banyak. Sebenarnya bukan dalam bisnes ni je, bisnes lain pun kena sabar. Okay, dan cuba senyum. Kalau kita jumpa mana-mana prospek pun ataupun kita punya klien ke orang baru, cuba kita tunjuk muka kita yang ketat tu. Siapa nak dekat dengan kita? Tidak? So kena senyum, cuba providekan diri kita tu dengan senyuman. Senyuman ni tak payah bayar pun kan. Senyum itu satu sedekah juga kan. Jadi dengan senyum ni orang akan rasa macam sejuk. Orang akan rasa macam lembut hati untuk nak nak dekat dengan kita. So bantahan dan penolakan sebenarnya adalah perkara lazim dalam semua perniagaan. Jadi bila kita tahu, sebenarnya memang penolakan, rejection, okay, bantahan, apa-apa semua ni sebenarnya perkara tu perkara lazim. Itu sebab Kak Lela suka sebut pada Kak Lela punya tim-tim Kak Lela cakap sebenarnya bantahan, cabaran semua ni sebenarnya makanan. Makanan orang berniaga. Tak kira lah you berniaga apa, you berniaga nasi lemak ke, you berniaga jual tudung ke, you berniaga jual beg ke, berniaga apa pun. Okay, sebenarnya penolakan, bantahan, cabaran-cabaran semuanya tu makanan kita. You kena anggap dia makanan. Tapi makanan, kalau you tak tahu macam mana you nak olah bagi jadi sedap, dia jadi tak sedap lah.
Tapi kalau bantahan rejection tu kita tahu macam mana nak sedapkan. So benda tu akan jadi mudah. Okey, semua FBO yang paling berjaya sekalipun temui banyak bantahan, penolakan dalam perjalanan menuju kejayaan. Kalau tanya mentor-mentor kita, tak kisahlah siapa kita ada kat sini, apa semalam MDM Najah ke, Amizah ke, Yuslida ke, even Datuk Desmond, kita punya Sifu pun cuba tanya dia orang, Datuk, ada ke orang lagi bantah lagi? Ada tak orang bagi cabaran pada Sifu-Sifu kita ni? Ada. Kak Lila sendiri pun, ya Allah, kalau Kak Lila nak cerita banyak. Jadi apa lagi kita yang baru ni kan? Orang yang dah lama pun, yang dah berjaya pun macam-macam penolakan ada. So jangan sesekali kita rasa mudah tawar hati, rasa macam down, orang tanya sikit. Cuma kita kena tahu apa yang soalan-soalan yang orang tanya tu, macam mana kita nak counter back. Macam mana kita nak play safe supaya dia tak join sekarang, tapi mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin sebulan lagi dia akan contact kita balik. Okay, ramai kita kat sini yang berlaku kes yang macam tu. Okay, so bantahan, ingat ya, bantahan itu dan penolakan awal tu tak semestinya bermakna tidak. Kak Lela buka booth pada 27 hari bulan 10. Buka booth di satu mall dekat sini. Bagi dia rasa, bagi dia minum, semua yang datang dekat booth tu Kak Lela bagi dia makan, bagi dia minum, rasa itu, rasa ni, apa semua. So bila kita dah tengok dia semua macam okey, dia kata tapi tak apalah Kak, nantilah bila-bila saya nak, saya contact, minta nombor telefon, minta kad ke apa kan. So habis dekat situ. Tahu tak bila dia contact Kak Lela, dan Kak Lela pun tak tahu, tak kenal siapa, tiba-tiba nombor keluar, okey, baru semalam, sebulan. Maknanya kita jangan berhenti sharing. Jangan berhenti sharing. Buat saja. So bantahan, penolakan awal tidak semestinya bermakna tidak. Kalau macam tu kita rasa best kan? So bantahan merupakan reaksi biasa manusia untuk menentang perubahan atau nak menerima sesuatu yang baru. Kadang-kadang kita perlukan beberapa percubaan sebelum mesej kita tu dapat disampaikan kepada prospek kita. Selain daripada percubaan tu, maknanya kita kena upgrade lagi ilmu kita. Alright? Okay. Cara untuk mengurangkan bantahan. Hari ini kita akan share 6 cara. 6 cara, banyak cara. Tapi hari ini kita ambil sikit-sikit lah. Okay. Pertama, bina dan tingkatkan keyakinan diri terhadap produk. Siapa yang belum guna produk, sila guna. Siapa yang baru guna 1, 2, 3, 4, 5, gunalah 6, 7, 8, 9, 10 produk kita. Produk kita banyak dan cuba dalami plan pemasaran. So kita mesti rasa sendiri pengalaman, manfaat dan kebaikan produk FFP, simpan gambar, cerita, testimoni diri ke keluarga ke dengan orang lain. So ini boleh tingkatkan keyakinan diri kita. Kalau orang yang contoh tadi Isma kata dia consume produk sebab dia tak dapat tak dapat zuriat lagi. So bila dia buat betul-betul, dia dapat bukti, senang dia nak cerita. Macam Kak Lela dulu pun ramai yang tahu Kak Lela dulu berat Kak Lela sampai 113 kg ya. Sangat berat. Jadi Kak Lela rasa macam manalah Kak Lela nak menjual satu produk kesihatan. Okey, nak mencerita tentang ini. Kita kena jadikan diri kita testimonial. Produk kita memang hebat. Jadi kita hanya buat dan kita lakukan yang terbaik dan kita buat perkongsian dengan orang-orang yang kita jumpa. Okey, yang mana yang ada jerawat ke apa semua tu, gunakan produk ni betul-betul dan bagi nampak ada kesan. Okey, tak kira lah ni pun ada ni testimoni sakit lutut lah apa semua ni. Okey, kita buat betul-betul. Okey, so yang kedua, cuba dapatkan seberapa banyak info tentang prospek anda supaya anda boleh menjangkakan kehendak dan keperluan mereka. Sebab tu kita punya produk kita ni, kita boleh kata produk keperluan. Produk keperluan terdesak. Jadi dalam dalam era sekarang ni, era penyakit, era orang ada masalah-masalah kesihatan. Jadi bila kita nak berkongsi, kita perlu tahu menjangka sedikit kehendak dan keperluan dia orang. Contoh dekat sini Kak Lela ada ambil sedikit testimoni yang macam-macam orang cerita kat sini kan. So apa yang ada kat sini, kita cuba dapatkan sedikit maklumat diri dia. Umur dia ke kan. Janganlah bila orang PM kita tu kita terus orang cakap untuk apa nama ni sembelit ataupun sembelit terus kita pun cakap sembelih aloe vera gel.
you kena ada sedikit satu two-way communication. You tanya dia, boleh saya tahu umur cik berapa? Kalau dia lelaki atau perempuan, tanya dia cik lelaki ke perempuan. You ambil sedikit orang kata masa untuk berinteraksi dengan dia. Macam tu. Kalau you dah jumpa orang tu memang you dah tahu dia perempuan, takkan you nak tanya lagi kan, ni perempuan ke lelaki? Takkan macam tu kan. Maksudnya yang PM kita secara apa kata kita tak tahu dia, itu caranya. Okey? Kalau sekarang ni kita buat cara online semua tu. Grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Okey, tak apa. Ini Kak Laila pakai ni grup WhatsApp siapa ni Kak Laila, sebab kita berkongsi kan. Minta halalkanlah ya. Okey. Okey, tahu ya macam mana kita kena tahu sikit kehendak dan keperluan dia orang. Baru kita boleh cerita tentang produk. Baru dia nampak yang kita ni ada knowledge, professional dalam kita punya business kita. Okay, jangan terus robust sangat nak cerita pada sembelit, okay yang ni ada masalah residung, okay aloe vera. You kena ada sedikit 1-2 soalan yang you bertanya. Okay, alright. Okay, yang ketiga, dengan mengetahui kehendak atau keperluan mereka tu, kita akan jadi lebih yakin untuk wujudkan rasa keinginan mereka untuk mencuba produk atau membuka peluang perniagaan untuk bantu mereka. Nampak tak? So kadang-kadang ada orang tu dia kata boleh buat bisnes tak? Bisnes apa nama ni dekat Forever ni, produk ni kita boleh buat bisnes. Kalau you tak mendalami tentang GEP tadi, tak tahu macam mana nak cerita apa semua ni. So you dah start you punya peluang you untuk you buka rangkaian melalui perniagaan pula. Macam tu. Jadi bila kita dah tahu kehendak dia tu, dia lebih yakin untuk bersama-sama dengan kita. Okey? Boleh faham ya apa yang Kak Laila cuba sampaikan ya? Faham ya? Okey, faham, bagi 3 lagi dekat Kak Laila. Kak Laila tengok ada yang tidur kat sini. Kita nak semangat ni. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat, tanya tentang kebimbangan prospek. Kita nak atasi batahan ni bukan senang kan? Tapi kalau kita ada skill, kita ada ilmu, kita tahu macam mana kita nak bertahan lama ni dalam perniagaan ni. Bila kita tak ada ilmu-ilmu ni, itu yang buat kita 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kita buat bisnes mulalah bila ada bantahan apa semua sikit, rejection apa sikit, kita dah down. Tapi bila kita tahu, kita akan pergi jauh. Itu sebab ramai kita dekat sini, leader-leader kita pun yang boleh bertahan sampai 10 tahun, 20 tahun, sifu kita pun dah dekat 30 tahun. Macam mana tu? Ilmu-ilmu dia ni lah yang kita nak absorb, yang kita nak ambil. So yang keempat, tanya tentang kebimbangan prospek apabila mereka membantah. Dengar betul-betul dulu apa yang dia berbimbang. Yang boleh menyebabkan dia bantahan tu. Biasanya bantahan ni disebabkan rasa ragu-ragu, dia salah faham, dia kurang jelas tentang pengetahuan penggunaan produk, plan pemasaran kita. Jadi penjelasan yang betul, penuh yakin akan mengurangkan bantahan dan mungkin dapat menghilangkan keraguan mereka, lantas dia orang nak join kita semua macam tu. Okay, so next. Okay, lagi yang kelima, wujudkan rasa percaya dan yakin dalam diri kita sendiri. Siapa yang ada join Sifu punya perkongsian dulu, Kak Ella ingat pada berapa 13 hari bulan kalau tak silap Kak Ella, siapa yang ada join, dekat situ kita kena percaya dan yakin dalam diri kita. Bila kita nak present ataupun kita nak berkongsi dengan orang lain, orang tu dia akan ada satu insting pada diri kita. Kita boleh nampak orang tu selesa atau tak selesa dengan kita. So orang ni dia akan selesa dan dia tidak akan bersifat mempertahankan diri dia bila mereka merasai kepercayaan dan keikhlasan dalam diri kita. Macam tu. So wujudkan rasa percaya dan yakin. Percaya mesti nak 100% you kena trust dengan platform Forever ni. Okay, kalau you nak berada lama dalam Forever, you kena trust 100%. Yang mana kalau you ada 99%, ada 1% you rasa macam tak berapa nak yakin, yang 1% tu boleh mempengaruhi 99% lagi kepercayaan kita tu. Bahaya tu. Sebab tu kenapa kita tengok Sifu kita sangat committed, sangat serius untuk bantu kita. Okay, sedangkan kalau nak kira dia tu, kalau Kak Lela sangat respect sebab dia kalau nak kira dia tak ada apa dah dia nak buat, dia dah ada semua dah kan. Tapi kenapa dia bantu kita yang baru-baru, yang jauh anak cucu cicit piut dia semua dia bantu, dia masih bersama-sama kita. Itu something yang Kak Lela rasa dia sangat percaya
bukan 100% lagi Kak Ella rasa, dia sudah 200%. Macam cinta 200% tu kan. Gitu. So, sentiasa menjual nilai dan mutu kualiti produk. Kebiasaan orang ni kita jumpa dia akan cakap, alah semua produk sama je. Kak Lela dulu pun sama juga. Kak Lela cerita tu sebab Kak Lela pun dulu macam tu. Mula-mula Kak Lela fikir, alah semua produk sama je kan. Jadi sekarang ni kita macam mana kita nak counter orang supaya dia yakin dengan produk kita. Pertama kita yakin diri. Pertama kita tak menjual produk semata-mata. Kita menjual nilai dan kualiti. Bersama juga dengan servis kita yang mesti tip-top. Macam tu. Mesti servis kita mesti 200% kalau boleh bagi. Okay? Nilai dan kualiti. Kita bukan jual produk semata-mata. Kita menjual kesihatan. Sebab tu kalau orang cerita produk mahal ke apa, nanti Kak Ella akan share sikit produk mahal. You kena sebut. Yang mahal itu, apa dia? Adalah something yang sangat bernilai. Apa dia? Kesihatan lah. Kesihatan tu ada nilai dia. Ada nilai yang kita perlu bayar. Macam tu. Nampak tak? Bila you ada point-point yang kuat macam ni, you boleh patahkan apa saja yang orang cakap. Tapi jaga. Mesti nak berhemah. Okay? Dan you kena tahu macam mana nak cerita mutu kualiti produk kita. Okay? Itu kena masuk kelas-kelas produk lah yang tu. Okay? Okay. Jika mereka ini diberi penerangan yang betul tentang perbezaan kualiti dan nilai yang mereka boleh perolehi dari FFP ni, daripada produk-produk kita, prospek kita ni dia akan tahu bahawa harga produk-produk kita ni sentiasa sepadan dengan nilainya. Kak Lela ni dulu balik kat kampung, Kak Lela fikir boleh ke orang kampung okey ke kan nak beli. Tapi bila dia tahu nilai produk kita ni, dia orang tak berkisah. Sebab duit ni, orang ni biasanya dia kalau dia nak sihat, dia akan cari. Okay? So kita kat sini kita ada banyak produk. You mesti tahu macam mana nak cerita nilai set daily nutrition kita. Kita produk forever kita, apa ni aloe vera kita, bee pollen, bee propolis, omega, apa yang ada dalam omega plus kita. Kenapa omega plus kita boleh bagi kesan yang bagus pada orang-orang yang ada masalah sendi. So you kena tahu benda-benda ni. Okay, so you kena tahu macam mana nak cerita apa yang ada dalam pomestin kita. Okay, apa yang bila orang guna pomestin ni, apa yang sepatutnya dia orang boleh dapat. Macam tu. Okay, dalam Clean 9 juga kalau you nak tahu. So produk-produk kita ni, you kena mendalami produk-produk kita ni, ilmu-ilmu tentang produk kita. Okay, yang itu yang akan membantu kita. Kak Lela bagi tahu, dia 50-50. Produk you kena tahu 50%. Plan marketing pun you kena tahu sama, balance kan. Okay, jangan hanya tahu produk. Of course kalau you tahu produk, you boleh bina banyak pengguna sebab pengguna ni dia suka dengan produk, dan itu akan jadi you punya foundation, dia akan kekal lama bila dia dah suka produk. Tapi tentang Kak Lela sebut yang mula tadi GEP, yang mana yang belum, mesti start daripada sekarang, kena mula developkan diri kita untuk pandai GEP, pandai bentangkan GEP. Okay. So apa bantahan yang biasa kita hadapi? Cuba tengok sini. Ada tak biasa kita berdepan dengan soalan-soalan macam ni? Nantilah saya fikir dulu. Kan? So apa jawapan kita nak bagi? Alamak, bila dia nanti dulu, apa nak cakap ya? Kau nak nanti sampai bila ni? Tak sedap lah soalan macam tu kan? Jadi kita ada macam ada give and take. Bagus juga awak nak fikir. Ini ayat-ayat Kak Lela tulis, dia alamat bahasa surat lah kan. Takkanlah kita nak cakap bahasa surat macam ni dengan kawan-kawan kita cakap, okey je awak nak fikir dulu, okey je cakap kata macam tu kan. Sebab awak mesti rasa bimbang kan. Awak mesti ada rasa ragu-ragu sikit kat mana kan. Tapi tak apa, awak boleh hubungi saya semula. Macam itulah macam yang Kak Lela cakap dengan yang prospek Kak Lela yang dulu tu. Okay, so bila awak boleh hubungi saya semula ni, saya akan jawab semua persoalan awak supaya awak lebih faham tentang produk dan perniagaan ni. Macam tu. Kan sedap orang dengar kan. Lepas tu lagi apa lagi? Saya mana ada masa. Kan? Sibuk kerja. Betul tak? Jadi apa kita nak cakap? Tak payah kerja lah. Boleh macam tu? Tak boleh lah kan. So kita kena guna macam mana? Awak memang seorang yang bertanggungjawab. Kau ni memang tanggungjawab betul. Aku respect betul. Nampak tak? Dia pun suka. Jadi saya puji awak bab ni. Orang ni dia macam bila kita puji dia sikit, dia rasa macam orang hargai dia, orang nampak pengorbanan dia bekerja ke apa kan. Tapi kan awak pernah fikir tak,
masa dan tenaga yang awak sumbang tu agak-agak setara tak dengan pendapatan awak? Awak puas hati tak sekarang ni? Tanya macam tu kan. Kalau awak rasa tak ada masa, mungkin awak kena fikir peluang lain lah. Kan? Mungkin boleh bagi awak masa. Sebenarnya ramai orang tak tahu bahawa MLM ataupun network marketing adalah satu perniagaan yang boleh gandakan masa kita. Macam tu. Ya ke? Nanti dia akan rasa macam, macam mana Macam mana boleh gandakan masa? You kena tahu macam mana nak terang dekat dia pula. Macam tu. Dan perniagaan ni boleh memberi jawapan kepada persoalan kita sebenarnya, persoalan awak sebenarnya. Macam tu so kita kena tahulah. Apa lagi? Saya tak minat lah. Saya tak minat. Ada pernah jumpa kan? Siapa pernah jumpa soalan macam ni? Saya tak minat. Habis bila tak minat, you pun down. Terus tak payah buat lah. Kan? So tak boleh bila tak minat. Saya tahu sebab apa awak kurang minat. Macam tu. Sebab dulu saya pun macam tu juga. Kan? Siapa pun tak akan minat sesuatu kecuali benda yang kita buat tu dapat memenuhi keperluan kita. Betul tak? Kalau you buat, contohlah sekarang, kalau orang baru, dia belum ada dapat pendapatan lagi, belum rasa lagi. Kan? You mungkin rasa macam boleh ke, was-was lah sikit kan. Tapi kalau you betul-betul fokus, you betul-betul contact you punya mentor, you punya upline yang betul-betul berjaya ni, belajar lagi dengan dia, okay, masuk dalam tak apa, kita boleh masuk dalam kita punya Zoom kita banyak ni, belajar lagi, bila awak dah mula buat, mula praktik, awak dapat rasa pendapatan walaupun sedikit, awak akan bertambah minat untuk belajar lagi. That's why kenapa kita kat sini, you kena buat hingga you dapat pendapatan yang you boleh bukti pada diri you dan you boleh bukti kepada ahli keluarga, suami ke, kepada isteri ke, dan kepada diri. Saya tak minat, jangan kacau saya lagi. Kan? Saya tak minat, jangan kacau saya lagi. Okey, tak apa, kita jadi kawan je. Kita jadi kawan je, jangan risau. Okey, kita bergurau-gurau dengan dia. Okey? Alright. Okey, saya tak suka jual barang. Saya tak suka nak jumpa orang. Nak merayu-rayu dekat orang. Terus you letakkan diri you sama macam dia. Orang ni dia suka kalau kita ni duduk dalam kelompok dia. Sebenarnya, you jangan letak satu gap, you cakap, you buat macam seolah-olah you tak sama dengan dia. So sebenarnya prospek kita ni dia suka kita letak. Kalau kita jumpa prospek kat mana-mana kan, asal dari mana ya? Asal daripada Johor. Saya ramai saudara saya kat Johor tu. Bukan nak tipu tak, memang ramai pun. Memang kita ada saudara kita kat Johor, saudara dalam Forever kan? Kita ada. Dia kata saya dari Kelantan. Saya pun ada kawan-kawan saya kat Kelantan. Kita Forever kan satu Malaysia. Satu dunia lah, tapi kita cakap yang kat Malaysia ni. Betul tak? Kita cakap saya ada kawan saya ramai dekat ni. Kalau saya kontak memang ramai. Yang tu ada. Dia nak macam tu. Prospek ni dia nak macam tu. Okey? Sebenarnya saya pun sama cakap. Sebenarnya saya pun tak suka. Saya pun tak suka sangat jual barang ni. Kan? Sebenarnya perniagaan ni bukan nak suruh kita terus menjual. Kata. Kita ni nak berkongsi manfaat. Dengan syarat kita gunalah dulu. Baru kita kongsi. Mana boleh kita nak menjual tanpa kita guna produk. Betul tak? Ada yang cakap saya tak suka supplement. Semua supplement ada drug. Macam mana nak jawab? Okey, nanti kejap lagi kita jawab lagi. Okay? Kalau nak fikirkan kita perlu jumpa orang, bimbang nak kena herdik ke, bimbang orang nak cakap macam-macam kat kita ke, padahal hari-hari pun kita berdepan dengan orang. Mungkin kita pun dimarah ke, diherdik ke, di rumah ke, yang kita kerja kat pejabat pun pernah kena baling-baling. Kak Laila pun pernah kerja pejabat ya. Kak Laila pernah jadi PA, Kak Laila pun pernah dibaling kertas, dibaling dibaling file. Tapi kita terima juga, kita kerja juga. Betul tak? Soalnya berbaloi tetap. Kan gaji kita 1,500 kena baling file. Tahan lagi bertahun-tahun kita duduk kat situ. Tapi kalau dekat sini, kita kata kita berniaga sendiri, kita berusaha sendiri, kita belajar pun tak ada siapa nak paksa kita. Betul tak? Jadi kalau kita rasa kita nak berjaya, kita belajarlah. Kat sini semua dah disediakan. Alright? So, saya tak ramai kawan. Okey, saya tak ramai kawan. So, kita buat macam mana? Sebenarnya kan, tahu tak? Kejayaan bukan bergantung pada berapa ramai kawan yang kita ada. Tapi bergantung pada azam yang kuat pada diri kita. Kita kena bina kemahiran kita dalam bersosial. Macam mana? Sekarang ni kita ada macam-macam. Kita ada TikTok lah, kita ada FB lah, kita ada Tepayaki. Orang baru yang baru nak latih diri, nak bersosial, sila join Tepayaki. Orang yang dah pandai cakap tu tak apa.
kita boleh excuse lah. Tapi orang yang kadang-kadang pandai cakap pun kita tak ada ilmu. Tapi dalam Teppanyaki tu Kak Lela bagi, memang Kak Lela support sangat-sangat. Korang masuklah di Teppanyaki tu Isnin Rabu tu, belajar untuk bersosial secara baik. Dalam erti kata sesuatu yang kita boleh pupuk. Yang tak pernah bercakap, yang rasa apa dia panggil apa, introvert, malu, tak berani nak berdepan dengan orang. Latih diri kita untuk jadi peramah. Jadi kita mudah senyum, belajar gurau-gurau sikit, okey? Berfikiran positif, jangan mudah nak melenting. Ini orang cakap malas, kita marah. Orang cakap malas, tak nak buat lah. Malas pula. Jangan. Jadikan itu sebagai satu orang kata satu tolakan kepada kita. Aku akan buktikan yang aku tak malas. Macam tu kan. Memang majoriti orang ni dia mudah down bila kita rasa macam orang rendah-rendahkan kita kan. Tapi kita jangan. Okey, orang yang positif ni dia sangat tough dia punya dalaman dia, okey. Jangan nak bertekak-tekak dengan orang. Cuba buat hubungan baik dengan orang sekeliling kita. Ramai orang di sekeliling kita boleh jadikan prospek. Bukan kawan saja, jiran, orang-orang baru yang kita jumpa. Cuba bina diri untuk jadi peramah. Peramah pun agak-agak lah, janganlah peramah lebih-lebih, kamu akan takut pula kan. So agak-agak lah kita nak berlatih diri. Okey. So siapa yang tak mau wang? Siapa yang tak nak kesihatan? Cuba bagi tahu Kak Lela, ada tak orang yang tak mau wang? Kita jangan jadi hipokrit. Ada orang kata, alah nak buat apa wang? Saya tak payahlah, dah tua dah, saya pun dah dah ada pencen dah apa semua, apa lagi nak. Sebenarnya kita ni kadang-kadang yang bercakap tu kat mulut je. Tapi hati kita, cuba tanya hati kita, siapa yang tak mau? Sebab wang ni bukan saja kita nampak wang tu semata-mata materialistik. Oh, orang ni mata duitan, mata apa materialistik. No. Wang ni kita kena ingat, wang ni orang kata kita boleh buat banyak benda. Banyak benda kita boleh buat. Okay? Even kesihatan pun kita perlu wang juga. Setakat nak berjoging-joging pun tak jadi juga, kita kena ada something. Okay, yang kita boleh orang kata develop diri kita untuk capai impian kita. So jika kita fikir dalam sikit, sebenarnya kita ramai kawan. Contohnya kita ada kenuri kenara, kita ada ramai tetamu kita nak jemput. Even buat birthday party pun, wah ramai sampai 40-50 orang kita jemput. Semua mereka-mereka ni adalah prospek. Adakah kita dah check handphone kita? Ada pun jiran-jiran kita pun tak tahu lagi. Segan nak buka mulut dekat jiran. Betul tak? Kita segan nak buka mulut, nanti jiran tak nak kawan lagi dengan kita. Betul tak? Tapi kita kena ingat ya, kita berkongsi, jangan menjual dulu. Berkongsi dulu. Okay? So susahnya perniagaan MLM. Ada orang cakap susahnya. So kita fikir sejenak, apa perniagaan yang kita mudah dapat wang, cepat berjaya dan boleh bertahan lama dalam perniagaan? Pasti ada cabaran, pasti ada masalah. Kalau nak dibandingkan dengan perniagaan konvensional, okay, MLM sebenarnya sangat minimal risiko dia. Okay, sangat minimal risiko dia. Malah di Forever ni Kak Lela berani cakap. Hampir tak ada risiko langsung. Okay, sangat kurang tanggungan-tanggungan yang kita kena tanggung. Berapa ramai kita kat sini yang berjaya hanya buat bisnes dekat rumah saja. Okay, kalau kita sebut MLM, kita tak boleh buat, maknanya kalau kita tak boleh buat MLM, bermakna perniagaan lain adalah lebih sukar. Sebab apa? Kak Lela pernah buat konvensional, Kak Lela pernah berniaga kedai runcit, Kak Lela pernah buka restoran, pernah buka kantin, kafe, buka bengkel kereta, Kak Lela pernah buat jadi trading, supply di stationery dekat pejabat-pejabat, semua pernah buat semua. Even sekarang Kak Lela ada 2 atau 3 orang sahabat-sahabat yang memiliki lesen farmasi, lesen farmasi, sudah nak tutup farmasi dia. Nampak tak? Dan dia nak cari apa lagi perniagaan yang dia boleh buat. Itu belum cerita perniagaan lain lagi. Ini kawan Kak Lela sendiri. Nampak tak? So Kak Lela bagi tahu inilah perniagaan. Dan Forever ni Kak Lela nak sebut sedikit. Forever ni walaupun dia didaftar dalam Direct Selling of Association Malaysia, berada di bawah konsep multi-level, tetapi plan dia, konsep dia, sistem dia totally different daripada MLM yang lain. Yang Kak Lela pernah join lebih 30 syarikat kat luar. Okay? So you kena yakin dan you kena percaya yang platform ini you dah masuk betul. Okay? Cuma you nak develop diri saja, potensi diri. Okay? Okay. Ada yang cakap perniagaan ni kurang stabil. Okay. Biasanya kedengaran macam itulah.
Okey, perniagaan ni kurang stabil. Perniagaan yang berkonsep MLM ni kurang stabil. Ada macam tumbuh macam cendawan lepas tu hilang, kan? Tapi ramai orang tak tahu, kebanyakan perniagaan konvensional pun tak ramai yang boleh bertahan. Siapa kat sini berniaga makan ke, berniaga buka kedai tudung ke, restoran ke, kedai runcit ke apa, semuanya sedang menghadapi krisis cabaran perniagaan sangat-sangat kuat. Okey, dan mereka pun kalau boleh bertahan sampai 10 tahun, itu sudah kira sangat bagus. Okey, sebenarnya Kak Lela dulu pun paling tinggi Kak Lela buat konvensional 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun saja. Lepas tu tukar business to business ni, business to business ni. Okey, so 90% perniagaan baru biasanya tak dapat bertahan. Tapi dekat Forever you nampak 45 tahun. 10 tahun pertama dia kuat, dia masih bertahan dengan produk. 10 tahun yang kedua dengan sistem plan perniagaan dia. 10 tahun yang ketiga dia kekal dengan kewujudan kebesaran dia punya company dia, kekuatan company dia. Dan sekarang sudah 45 tahun, kita nak cari apa lagi? Kan? Sebenarnya tak ada apa beza pun sama ada anda berkecimpung dalam apa-apa perniagaan sekalipun. Dalam setiap industri ada syarikat yang kukuh, ada yang lemah. Begitu juga dengan MLM. Ada yang kukuh, ada yang tak stabil. Tapi soalnya, kenapa kita nak fokus, nak cari syarikat yang tak kukuh? Kan? Kita kat Forever ni, kita dah bertapak lebih 45 tahun. Besar, kukuh, lama, berada kat mana? 170 negara. Kita tak perlu fikir bila nak tutup. Tapi kita boleh tanya diri kita ni, berapa lama lagi kita nak terlibat dalam perniagaan ni? Okay? Kita baru join berapa? Baru setahun. Baru 6 bulan. Kan? Kita kat sini sifu kita dah 30 tahun. Sifu Jackie kita pun dah 25 tahun. Kita ada ramai orang dekat sini. Sifu Sean kita dah berapa puluh tahun ni orang kat sini. Dan Kak Lela sendiri pun jumpa pada tahun 2014. Sampai sekarang Kak Lela masih setia di Forever ni. Nampak tak? So inilah kekuatan kita dekat Forever. Alright? Okay. Apa lagi? Kita tengok lagi Okay. Betul ke Forever ni hebat? Macam tak percaya je. So apa kita nak jawab? Tak ada pun keluar itu billboard ke? Tak ada keluar billboard. Tunggu, lepas ni ada keluar billboard. Tak ada pun sekarang lah kan. Dulu tak ada pun, macam tak percaya pun. Kalau dah hebat sangat, mana ada billboard? Tak ada pun dalam apa nama ni, bursa-bursa saham dunia, tak nampak pun. Nampak tak? Itulah hebat dia, hebat yang orang tak nampak. Kan? Cakap, mula-mula dulu saya pun rasa tak percaya. Bukan kata orang lain, memang Kak Lela sendiri pun mula-mula tak percaya. Tapi bila lihat sejarah syarikat yang dah wujud 45 tahun, kesangsian saya lenyap. Okey, terlalu ramai orang yang mencuba di 170 negara dan bersedia berkongsi cerita kejayaan. Kita tahu ramai kita di testimoni kejayaan di 170 negara. Okey, yang Forever wujud ni. So mereka boleh mencerita kejayaan mereka. So macam mana mungkin kita tak boleh percaya? Kita tak try, kita tak tahu. Betul tak? Never try, never know. Cuba dulu baru kita tahu. Nanti tapi tadi ada sebut tadi siapa sebut tadi, semua MLM sama je lah. So kita nak jawab macam mana? Saya pun dulu fikir macam tu. Tapi sekarang ni masa untuk kita jadi bijak. Dulu saya pun fikir macam tu. Saya masuk lebih kurang daripada zaman apa? Kak Lela cerita kalau ada orang lama kat sini. Zaman Nutrimatic, lepas Nutrimatic masuk Amway. Cerita pula. Ceritalah sebab Kak Lela ahli, Kak Lela boleh sebut. Okay? Kita sebut Kak Lela masuk #live pun masuk, S.Li masuk, Z.Lian masuk, L.Ken tu pun masuk. Macam-macam lah. Kan? Jadi apa yang Kak Lela nampak dekat sini, kita kena tahu. Dulu kita tak kaji langsung latar belakang syarikat. Kekuatan produk, kekuatan plan dia ni. Adakah dia ada apa-apa kelebihan yang boleh ataupun yang sama dengan Forever Living? Kak Lela bagi tahu tak ada. Okay, Kak Lela ni mungkin kalau orang lain tu dia orang baru. Kak Lela ni orang lama. Okay, orang lama. Jadi Kak Lela dah ada daripada zaman ada yang belum lahir lagi pun Kak Lela dah join networking business ni. Tapi Kak Lela tak jumpa satu plan perniagaan yang seperti yang ada di Forever. Okay, yang telah bantu ramai orang untuk jadi jutawan. Maknanya kalau kita ramai-ramai dekat sini, kita juga ada potensi untuk jadi jutawan kalau kita dah mula faham dan mula start untuk berniaga dekat Forever. Ini antara kejayaan-kejayaan Kak Lela. Kalau betul, kata betul tak Forever ni lain daripada yang lain, ini sedikitlah perkongsian Kak Lela. Dulu Kak Lela join banyak syarikat pun,
Kak Lela tak pernah merasa benda ni. Tak pernah merasa untuk nak terima naik pentas, terima cek tahunan ke, okey, nak pergi luar negara. Mungkin ada orang lain yang boleh pergi luar negara, tapi berapa ramai? Tapi dekat Forever ni terlalu ramai. Dan bukan Malaysia saja, kita ada 170 negara, semua orang tu dia dah ada pengalaman-pengalaman dia orang pergi. Jadi di sini Kak Lela nampak. So ini yang last kali Kak Lela terima sebagai salah seorang $1 million mentor lah daripada Sipu kita. Okey, dan syukur sangat, alhamdulillah Kak Lela rasa bangga untuk membimbing lebih ramai lagi adik-adik yang nak tahu tentang Business Forever ni. Okey. Okey, ini antara produk-produk kita. Senang tak kita? Kita ni sebenarnya nak jual satu produk, kita nak berkongsi dengan orang lain. Kalau produk tu kita tak pertama kita tak tahu apa ingredient dia. Tapi dekat Forever ni senang, kita jual apa? Makanan sunnah kita je. Kita ada delima, kita ada madu, kita ada bawang putih, kita ada minyak ikan, minyak zaitun kan. Jadi benda-benda macam ni kita mudah nak yakinkan prospek-prospek kita. Ni siapa tanya ni prospek respon, jangan temberanglah produk hebat konon balik. Oh, balik saya pun balik. Alah. Okey, itu sebab kita nak share malam ni. Kalau orang cakap jangan temberanglah produk hebat, Kak Lela nak gelak pula. Produk hebat konon balik. Okey, sebenarnya kita boleh buat kawan je. Macam tu kita boleh buat kawan. Kenapa tak? You bagi dia try something. Okey, orang yang macam ni, orang yang agak-agak apa orang kata banyak sangat dia punya aksi dia tu, kita boleh hadiahkan pada dia. Orang ni normal sebagai manusia biasa, kita suka terima hadiah. Betul tak? So you kena bersedia, ada sabun tu, potong kecil-kecil, standby dalam handbag. Gitu. Okey, susah sangat nak bawa benda lain. Cari aja benda apa yang kecil-kecil tu, masukkan dalam tu sikit-sikit, standby. Yang senang sabun lah Kak Lela. Kak Lela selalu bawa sabun. Bagi je yang ni hadiahkan untuk you. You try, balik try tengok. Sebab kita confident dengan produk kita kan. So bila dia orang try, dia orang suka, dia orang contact kita. Kak Lela hari tu ada orang beli produk, Kak Lela hadiah dengan dia satu ubat gigi. Hadiah, dia tak pernah beli ubat gigi pun. Okey, so Kak Lela hadiah. Hari ni dia datang beli Elo, dia tanya dekat Kak Lela, baguslah ubat gigi hari tu, you bagi hadiah tu. Dia cakap, berapa ya harga? Nanti saya nak belilah, dia kata. Nampak tak? Kalau you rasa besar sangat ubat gigi tu, you picitlah masuk dalam bekas lain. Alah, sampel. Kita ada banyak kan beli yang sampel kecil-kecil tu, masukkan sendiri, buat sendiri. Ini kan perniagaan kita. So kita kena usaha sikit lah. Okay? Alright, ni produk kita. Senang, kita ada apa? Banyak essential pun ada. Okey, ini antara sijil-sijil kita. Okey, kita ada banyak sijil-sijil kita. Kita ada award kita banyak. So you kena ada dan simpan dan savekan dalam phone. Senang kita nak convince orang nanti. Right? Ini produk-produk kita ni pula disokong oleh satu badan yang apa orang kata yang macam mana kita cakap? Lupalah pula Kak Lela ni. Okey, dia panggil board of scientist lah. Scientific board director. Alahai, sebut punya lah susah kan. Okey, nampak tak? Orang lama pun susah nak sebut. You orang-orang baru ni kena cekap sikit. Okey. Scientific board of director. Gitu. Advisor, penasihat. So bayangkan kita, bukannya kita buat produk ni kita sendiri yang buat, tak. Okey, tapi produk ni di belakang kita. Di belakang syarikat ni dia ada orang-orang penasihat yang boleh bercakap tentang medical, tentang toxic, yang mana produk-produk kita ni ada toxic tak toxic dalam dia. Semua dia orang dah ada orang-orang yang akan backup produk-produk kita. Jadi kita rasa sangat confident untuk nak berkongsi dengan prospek-prospek kita kat luar. Alright? So, okay, apa lagi? Dah ramailah orang buat bisnes ni. Okey. Yang terlibat, ni jawapan kita ya. Ni antara jawapan kita. Yang terlibat memang ramai. Tapi berapa ramai yang betul-betul profesional? Apa maksud profesional kat sini? Profesional maksudnya kat sini yang you boleh bentang GEP, yang you boleh jawab bila orang tanya syarikat ni dah berapa lama, syarikat ni apa, dia punya ada dekat mana, kata ada ladang-ladangnya kat mana, kan?
Nanti kita tak tahu sebut ladang kat mana ya, ladang kat Singapura rasanya. Dengar-dengar orang cakap Singapura. Kan dah silap tu kan. Jadi you kena tahu benda ni. So profesional ni maknanya kita kena tahu apa yang kita nak sampaikan pada prospek kita. Dan adakah mereka-mereka yang you kata ramai ni, mereka ni terlibat dalam Forever Living product ke atau syarikat lain? So ramai juga yang terlibat dalam perniagaan konvensional, tapi adakah orang baru lain tak boleh buat dan berjaya? Contoh, ada orang jual tudung tapi tak jalan bisnes dia. Tapi ada orang ni, si A ni, si B ni pula buat jual tudung juga, tapi dia sangat berjaya. Jadi macam mana? Jadi bukan kata dalam konsep network marketing ataupun MLM saja, dalam mana-mana perniagaan konvensional pun, siapa yang lebih advance, lebih profesional, dia nak macam mana dia nak layan tetamu dia, macam mana dia nak servis pelanggan dia, membuatkan dia lebih berjaya. Sama juga kita dekat sini. Ramai orang buat, tapi siapa yang berjaya? You kena tengok macam tu. Okay? So ada ramai lagi orang yang belum tahu tentang bisnes ni, tentang produk ni. Okay? Ada pula yang kata saya tak upaya, saya tak berupaya. Jadi you boleh cakap sebenarnya kan semua orang dilahirkan kosong. Okay? Dan keupayaan ni sebenarnya kita boleh pupuk. Okay? Macam mana kita belajar lah, macam mana kita belajar bahasa, kita belajar menjahit, kita belajar memandu, macam mana nak dapat lesen kereta. Macam mana kita dapat, kadang ada orang sampai 2-3 kali pergi belajar baru dapat, ujian apa semua baru dapat kan. So sama je. So asalkan kita sedia belajar untuk pupuk keupayaan dan kemahiran kita, tambahan kita kat sini memang disediakan alat-alat bantuan untuk bantu orang baru, ada training, ada coaching, ada webinar. Okay, so ini yang kita nampak yang kita boleh bantu ramai orang yang mana yang dia kata tak upaya semua ni kan. Okay. Okey, apa lagi? Semua ada kat sini ya. Bagi Kak Lela 3, ada yang dah mengantuk? Bagi lagi 3 Kak Lela nak tengok. Alright. Okey. Okey. So sekarang ni ada juga yang kita nampak, ada orang cakap saya ada matlamat sendirilah. Saya ada matlamat lain untuk saya fokus. Wow. Congratulations. Tahniah. Saya jarang jumpa orang yang mempunyai matlamat sendiri. You antara orang yang ada matlamat. Agak-agak berapa lama awak boleh jangka untuk capai kejayaan dan matlamat tu? Kita buat two-way communication tadi yang Kak Lela sebut tadi. Agak-agak you berapa lama you boleh jangka untuk capai matlamat tu? Tapi cakap dengan dia, kalaulah ada satu rancangan 3 hingga 5 tahun yang kita boleh pendekkan tempoh dan kurang risiko, boleh tak awak bagi sedikit masa untuk kaji? Macam tu. Tak rugi pun nak mengkaji. Sebaliknya mungkin boleh bawa satu peluang yang baik untuk anda capai kejayaan dan untuk anda capai matlamat anda. Contoh, kita ada seorang di bawah rangkaian Kak Lela. Dia bekerja 33 tahun servis dalam dalam sektor kerajaan. 33 tahun. Okay, so memang gaji dia pun bukan kecil, gaji dia pun besar. Tapi dengan komitmen yang dia kena beri pada kerja dia, okay, selama 33 tahun, sakit pun kena, orang kata tak boleh nak elak kan, kena pergi juga sakit sikit-sikit semua tu, tak boleh nak berehat kat rumah, okay. Tapi selepas dia mengenali business Forever ni dan dia mula melakukannya dan dia ambil masa lebih kurang 7 tahun untuk dia cipta 1 juta pendapatan dia. So itu yang kita cerita orang yang dah ada kerja, yang dah masih dalam servis, masih dalam perkhidmatan lagi. Nampak tak? Okay. Isu sekarang Kak Lela, kawan reject sebab produk US. Macam mana nak jawab? Ni tengah nak pergi ni, Sabar, kita tengah pergi ni. Okey, kita pergi. Okey. Sekali kita akan Kak Lela akan sampai kat situ. Siapa yang bertanya tadi? Muhammad Fahizuddin. Okey, sabar. Akan sampai ke isu tu. Okey. So, tidak suka dikatakan mengaut keuntungan dari kawan. Jika kita faham konsep perniagaan ni, tak timbul persoalan ni sebenarnya. Okey. Sebab hampir semua perniagaan harus ada keuntungan. Okay, Kak Lela kena laju sikit. Sebab cuma sikit atau banyak saja. Dan adakah kawan kita akan rugi kalau dia beli dengan kita? Sama ada dia jadi pengguna atau dia jadi usahawan niaga, jadi business partner kita, mereka tak akan rugi. Kalau bisnes lain, ya mungkinlah Kak Lela, sebab Kak Lela pernah join bisnes lain, MLM lain,
memang betul Kak Lila mengalami kerugian, tapi tidak di Forever. Okay, so sebagai pengguna anda akan dapat kesihatan. Kalau jadi pengedar, kita akan dapat satu lagi peluang untuk bina perniagaan sendiri, our own business, okay, dan boleh mencapai kejayaan, mengecapi kejayaan. So keuntungan adalah ganjaran kerana kita memberi khidmat kepada pengguna untuk sihat dan memberi bantuan kepada pengedar bawahan kita untuk sama-sama berjaya. Dalam konsep ini sebenarnya kita adalah win-win situation. Okay, sebab kalau nak cerita tentang plan pun Kak Lila bagi tahu win-win situation ni, kalau kita tengok balik pada plan kita yang dibayar atas harga jual, tidak ada mana-mana syarikat pun yang membayar pengedar dia berdasar kepada harga jualan ataupun harga retail. Tak ada. Okay, so kita sangat-sangat beruntung kat sini. Okay, so kawan-kawan saya tak nak punya lah. Macam tu kan, kadang-kadang ada orang yang guna ayat-ayat macam tu kan. So kita boleh tanya dia balik, awak rasa kawan-kawan awak yang tak nak tu, dia tak nak duit ke? Dia tak nak wang ke? Mungkin dia tak nak sihat, tapi dia rasa dia nak cari pendapatan. Tapi Kak Lila percaya, ramai kita bukan saja meletakkan wang, tapi sebenarnya ramai orang sekarang mencari kesihatan. Okay? Dan tak ada orang yang tak ada impian. Masing-masing ada impian. Okay? So awak tak rasa kejam ke kalau kita ataupun kita tak buka peluang untuk kawan-kawan kita kaji dan memahami perniagaan ni? Kita yang ada dekat sini 400 orang ni, okay, 499 orang ni, tak ada ke kita rasa macam kita nak tolong orang lain untuk capai kejayaan seperti mana mentor-mentor kita, dan kita sendiri pun nak berjaya juga kan? Adakah kawan kita akan menolak rancangan, produk, dan kita orang yang nak menolongnya dengan ikhlas? Mungkin dia menolak awal, tadi Kak Lila sebut, penolakan awal tidak bermakna dia nak menolak untuk seterusnya. Okay, teruskan buat kawan dan insyaAllah dia akan kontak kita balik satu hari nanti. Okay, so tak pandai mengayat, nak pikat pelanggan, okay, tak ada sesiapa pun yang dilahirkan dengan kemahiran itu. Kita kena tahu kemampuan kita ya. Tapi makin banyak kita belajar dari training, Zoom, meeting, produk-produk knowledge kita, plan kita, lagi banyak kita belajar, lagi banyak yang kita boleh kongsi dengan orang lain. Okay, dalam kita punya Zoom kita malam ni ada tips-tips yang mungkin Kak Lila share ni apa semua ni, you boleh catat. Okay, kita tak perlu nak pandai memujuk, nak merayu orang, jangan. Okay, asalkan kita ikhlas, kita nampak air muka kita tu ikhlas, kita nak bagi tahu, kita nak berkongsi dengan orang dan kita tahu cara-cara kita nak gunakan tenaga kita, kita macam mana kita nak leveragekan kelebihan orang lain, mentor-mentor kita leveragekan company kita yang dah ada kilang, ada ladang semua ni, kita gunakan konsep ABC rule, okay, advisor, bridge, dan juga klien ni, kita tahu macam mana nak guna, kita akan jimat tenaga. Follow je you punya upline atau yang leader-leader you, mentor-mentor you yang betul-betul berjaya, ada bukti, proven tu, follow saja dia. Makin kerap kita bercakap, makin kita fasih, lancar percakapan kita, membuatkan prospek-prospek kita tu sangat yakin dengan kita. Okay? Alright. Perniagaan MLM ni bukan cepat tepu ke? Okey, kalau dinilai daripada segi penggandaan macam itulah kita nampak kan. Sebab macam Kak Lila sebut tadilah sekejap, MLM ni nanti tukar, ada orang dia tiba-tiba kita dulu kita nampak dia duduk dekat MLM tu, tiba-tiba lompat MLM ni. Jadi dia orang nampak macam MLM ni mudah apa orang kata, mudah tepu. Cepat orang cepat jemu. Tapi berapa lama mereka boleh bertahan? Memang kita nampak macam tu. Jadi kita kena ingat ya, setiap tahun bilangan penduduk kita meningkat. Dari segi produk pula, kita kena ingat satu benda. Produk di Forever ni, kita tak jual produk keras. Okay, so produk pengguna kita ni, yang kita guna ni, dia mempunyai jualan yang kerap, jualan ulangan, repeat sale dia sangat tinggi. Okay, so perniagaan produk keperluan macam ni, dia tak akan tepu. Kalau you tengok A.Y tu sudah berapa lama? Sudah lama dulu, sebelum kita kenal Forever lagi, dia dah wujud dah. Nampak tak? Dia tak tepu pun. Sebab dia pun ada suplemen-suplemen dia. Cuma kelebihan kita dekat sini, produk kita adalah asas. Okay, aloe vera ni adalah asas kepada kesihatan kita. You makan, you minum aloe vera ni, baru you ambil produk lain, suplemen lain, dia akan jadi lebih baik. You makan aloe vera ni, you minum aloe vera ni, you makan ubat tu akan jadi lebih baik, lebih ada penyerapan. Nampak tak? Tadi ada tanya suplemen tak bagus lah apa benda tu. You kena cerita sikit yang aloe vera kita ni adalah untuk usus, iaitu punca kita mendapat penyakit. Okay? 80% punca kita adalah daripada usus kita yang kotor. Alright? Dan juga salur darah. Okay?
Tak sempat nak follow, tak sempat nak masuk kelas, macam mana nak jawab. Inilah dia. Itu yang tadi Kak Lela ada sebut tadi, tak sempat nak masuk kelas. Sebab tu kita kena cakap, kita kalau kita nak buat bisnes ni, kita kena ada, apa orang cakap? Kita kena ada modal masa, kena labur masa. Kak Lela tak nak ulang yang tu ya. Sebab tadi Kak Lela dah sebut, kena ada masa. Kita kena ada masuk belajar. Okey, contoh yang ni, okey. MLM ni kebanyakannya skim pyramid. Okey, kita tengok ada ke skim pyramid. Okey, pertama kita tengok perbezaan perbezaan MLM yang tulen lah dengan sistem MLM pyramid. Okey, biasanya produk kalau MLM yang betul, harga dia mesti setanding. Okey, setanding dengan nilai dia. Berbaloi lah, orang cakap berbaloi. Berkualiti, berikan perhatian dan manfaat. So kita kena tahu macam mana nak orang kata nak pecah ataupun nak buka manfaat aloe vera ataupun produk-produk kita. So kena ada produk knowledge yang padu lah. Okay, so kalau sistem pyramid ni biasanya, biasanya produknya tak ada kelebihan pun. Dia wujudkan produk tu hanya semata-mata bagi ada produk. Dia wujudkan bagi contoh bagi ada produk. Itu nasiblah kalau ada produk, ada setengah tu dia tak ada produk pun. Dia guna konsep cari-cari orang macam tu. Dan biasanya produk tu kurang manfaat. Orang makan sekali orang rasa macam tak rasa nak sambung lagi. Macam tu. Okay, so you kena tahu dia punya perbezaan produk. So polisi pula. Polisi biasa kalau MLM ni biasanya yuran ahli dia rendah. Okay, berpatutan. Keuntungan pula mesti dijana diperolehi daripada jualan produk. Repeat sale dia sangat tinggi. Okay, dan dalam sistem pyramid pula keuntungannya biasanya dia berdasarkan bilangan rekrut orang yang you rekrut. You kena rekrut ramai orang. Maknanya dia tak base pada jualan produk dan jualan ulangan juga rendah. Macam tu. Okay, you kena faham yang tu. Kedua, dalam sistem MLM yang tulen ni biasanya kita bebas beli produk. Dia tak ada had minima. Biasanya yang pyramid ni dia ada produk, kena beli produk jumlah yang banyak dan dia ada package. Dia ada package dia yang you kena beli, memang package tu je dia jual. Dia ada 2-3 package you kena pilih. Setiap kali nak buat ulangan pun you kena pilih package macam tu. Okay. So kita kat sini tak ada package, tak apa. Kita kat sini kita tak ada package, kita tak ada MOQ. Okay, kita tak ada minimum order. Lepas you jadi bayar RM90, you jadi ahli biasa, you beli satu produk pun boleh. Kalau you jadi VIP, lepas you jadi VIP, kita ambil produk jadi assistant supervisor, okay, dapat 30%. Lepas tu bulan depan you nak beli satu produk aja. Okay, pun okay. Tak ada you nak kena beli pula lah VIP lagi sekali. No. Okay. So syarikat, okay, kita tengok. Biasanya MLM yang tulen ni dia berlatar belakangkan yang baik. Okay, mempunyai modal yang kuat, modal yang cukup, menyediakan pelbagai bantuan. Dia ada committed, dia ada bangunan sendiri, dia ada kilang sendiri, dia ada R&D sendiri, dia semua banyak benda yang dia boleh buat. Macam Forever ni, dia semua dia buat A to Z. Sampai dia nak hantar produk ke 160 buah negara pun dia ada kapal-kapal dia sendiri. Hebat tak? You boleh leveragekan company yang kuat macam ni untuk kita buat perniagaan. Kan, kita nak bergantung pun kita kena bergantung dekat dahan yang kuat. Kita nak bergantung pada dahan yang dah rapuh tu memang masalah lah. Kan? So dia pula bebas hutang, kukuh. Jadi jangan risau kalau kita kata tak ada dalam apa nama, tak ada dalam bursa-bursa saham dunia pun tak apa. Sebab dia adalah private limited company. Okay, yang dimiliki oleh mendiang Dr. Rex dan keluarga dia. Okay, so sejarah pendek dalam sistem pyramid ni dia sejarah pendek. Baru tubuh, selalunya orang yang baru tubuh sebulan, 2 bulan ataupun setahun dia mula nak rekrut orang. Dia kata okay, you masuk ni, you jadi pioneer. Kita pun masuk, yes, kita jadi pioneer, kita pun masuk. Okay, you jangan terpengaruh benda-benda macam ni. Okay, so baru tubuh ni biasa modal dia kecil tau. Produk dia akan repack saja. Okay, dia tak ada committed, dia kena sewa premis. Okay, syarikat dia tak ada kekuatan. Dan jangan terkejut ada yang jual saham. Sebab Kak Lela sendiri pernah join. Kak Lela tak tahu yang lain, tapi Kak Lela percaya ada yang pernah join, pernah terjebak. Okay, yang mana syarikat tu dia kata dia nak jual saham dia. Jadi bila kita join, kita rasa terpikat sebab kita rasa kita jadi pemegang saham syarikat tu. Okay, so jangan terpengaruh. Sebab kalau nak jual saham ni nak jual you tahu berapa? RM1.
Tak ada dia. Dia akan jual ribu-ribu. Contoh you nak ambil, contoh dia kata you nak dapat percentage macam ni, you kena ambil saham ni. You keluarlah modal 10,000, 5,000, habis kita. Alright? So, berhati-hati dengan sistem macam ni. Okay? Okay, kita next. Kita tengok lagi ya. Okay. Okay. Konsep MLM yang betul. Okay. Konsep perniagaan yang mementingkan pembinaan asas yang kuat dan duplikasi. Itu yang penting you kena tengok. Yang dia boleh duplicate. Okay, so kita dekat sini, Forever ni menamakan konsep pemasaran kita ni adalah pemasaran berpasukan Forever. Setiap ahli dalam kumpulan kita ni saling sokong-menyokong. Okay, saling sokong-menyokong antara satu sama lain dan kerja merekrut dan menjual itu boleh diduplikasi. You boleh ajar dekat orang lain. Dari satu peringkat ke satu peringkat dan dengan demikian you dapat membina satu rangkaian yang besar. Tapi masih berasaskan jualan. Tanpa produk yang berkualiti dan bagus, jualan tak akan berlaku. Okay, jualan tu tak akan diulang-ulang. So apa yang perlu buat? Rekrut, jualan, servis, ulang balik. You rekrut, you buat jualan, you kena buat servis. Okay, dan ulanglah macam tu dan belajar. Okay, sampai Abang Jamil. Okay. Okay, kita gelak sikit. Jangan stres sangat. Oh, tengok Kak Lela tengah buat present ni. Sangat stres, tengok. Jangan stres, relax je. Okay. Kak Lela tengah semangat ni. Okay, sebab nak sampai ke tempat yang soalan adik tu tanya tadi. Okay, harga produk mahal. Macam mana nak jawab ni? Mahal. Aduh, mahal tak payah belilah. Okay. Jangan macam tu. Okay. So you kena tahu cerita. Harga sesuatu produk kita kena nilai berdasarkan kegunaan dan keberkesanannya. Jika satu produk tu tak beri apa-apa anda keputusan yang lebih baik daripada yang kita sedang guna, bolehlah kita katakan mahal. Tapi jika produk ni berkesan, okay, you dah guna berkesan, harganya tinggi sikit, okay, maknanya ianya sangat berbaloi dengan harga dia. Okay. Nilai yang sepadan. Tambahan pula, produk kita mempunyai jaminan kepuasan 100%. Siapa tak puas, minum sikit, rasa tak nak, pulangkan balik. Nah, ambil balik duit. Mana nak cari perniagaan macam ni? Kan? So, jaminan pemulangan wang, servis selepas jualan, gantian produk dan bimbingan usahawan. Ada dekat kita sikit. Okay? Okay. Dah sampai. Nak tanya ini produk dari luar negara kan? Ada tengah isu panas ni. Boykot tak boykot? Nak boykot tak boykot? Nak boykot tak boykot? Apa kita nak jawab? Okey, pertama Kak Lela share ya. Semua manusia dan makhluk hidup memerlukan kesihatan. Cuba kita lihat dari sisi kebaikan produk dulu. Dalam membantu kesejahteraan kesihatan dan keuangan ramai orang di seluruh dunia. Tahu tak bahawa ubatan yang kita ambil tu, yang mak kita makan, yang kita sendiri hidup makan tu sebenarnya datang dari mana? Datang dari luar negara dia. Kalau ahli keluarga kita atau kita sendiri ditimpa sakit dan hanya ada satu produk ataupun satu ubat yang boleh bagi kelegaan pada orang yang kita sayang, tapi dia datang daripada negara yang kononnya ada isu panas, okey, adakah kita nak biar orang tersayang kita yang dah sihat, yang ataupun yang tengah menderita sakit tapi boleh sembuh ataupun boleh recover dengan produk tu, adakah kita nak usaha dapatkan produk tu atau biar lantak kau lah? Fikir dia. Okey, so Kak Lela nak share 3 isu kat sini. Jadi Kak Lela nak bercakap saja, okey? 3 isu yang Kak Lela nak cerita kat sini. Sedikit tentang isu boykot. Okey. So dekat sini Kak Lela nak sebut tentang, bila orang sebut tentang isu boykot ni, kita tanya dia balik. Kan Kak Lela sebut two-way communication tadi kan. Kita tanya dia balik. Bang, akak, makcik, siapa? Pernah dengar tak satu konsep maslahah dan mafsadah? Pernah dengar tak? Tulis ya. Maslahah, mafsadah. Pernah dengar tak? Tanya dia dengan lembut. Apa tu? Dia cakap. So dekat sini, kita anggap maslahah ni adalah kebaikan. Okey? Dia adalah satu kita panggil analisis pemikiran yang mana kita jadikan ini sebagai sandaran utama para ulama ya. Ini Kak Lela pergi kepada ini. Sandaran utama para ulama kita dalam menangani permasalahan hukum Islam. You boleh cari kat mana benda ni, you boleh Google, Kak Lela bagi tahu artikel ni boleh dirujuk di dalam majalah Malaysian Gazette
okey, yang dijelaskan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Anwar Ramli. Dan ramai profesor-profesor Madya ataupun ulama-ulama kita yang membahaskan perkara ini dan menyebut tentang konsep maslahah dan mafsadah ini. Okey, analisis ini membawa maksud maslahah ni lawan dia mafsadah. Kebaikan, keburukan ataupun dia panggil sesuatu yang memusnahkan. Okey. So sesuatu yang tercapainya kebaikan kepada manusia, okey. Jadi setiap kebaikan yang dikaitkan kepada manusia itu dianggap maslahah. Maknanya kalau produk ini kita anggap dia adalah satu kebaikan, manfaat kepada manusia, kita boleh ambil. Okey. Kita kena, kalau kita nak fikir keburukan, adakah ianya memberi keburukan? Sedangkan yang kita ambil ubat-ubat yang ada kimia ataupun benda-benda yang kita tak tahu, walaupun dia produk lokal, tapi kita tak tahu apa benda yang kita makan itu, herba-herba yang kita tak tahu apa benda macam mana diproses itu, dan kemungkinan akan membawa keburukan kepada kita macam mana. Okey? So ini yang Kak Ella bagi tahu. Tanya dia balik. Yang kita kena ambil tahu adalah maslahah ini adalah satu kebaikan. Kalau ianya membawa kebaikan, kita harus guna. Okey? Kita bagi tahu dia macam tu. So lagi satu. Kalau kita rasa was-was lagi, ragu-ragu lagi, okey, kita tahu. Sekarang ada ramai yang tahu, kita boleh Google, kita boleh search, okey, dalam satu website, okey, website yang panggil Badnash lah, badnass.com, yang kita boleh tengok kat situ produk-produk yang menyokong Israel, yang mana untuk keganasan lah kita kata kan, yang menyokong untuk keganasan. So dekat situ Forever Living tidak ada. Tidak dijumpai. Tapi yang lain tu ada. Okey. So lagi satu Kak Ella bagi tahu. Lagi satu, bila kita sebut soal boycott ni, sebenarnya kan kita bila melibatkan franchise, bila melibatkan syarikat-syarikat franchise yang mereka ni adalah orang-orang tempatan, tapi mereka menggunakan konsep perniagaan franchise ni yang mungkin datang daripada luar negara ataupun daripada US ke mana yang kita tadi adik tanya tadi kan. So risiko sini mendedahkan kita yang boikot tanpa ilmu ni, mendedahkan kita kepada risiko menzalimi syarikat-syarikat seperti ini. Kita juga terdedah kepada risiko menzalimi diri kita sendiri. Menzalimi diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. So nampak tak? So selama ni kita dah sihat, kita ada ramai orang kita boleh tolong, dia dah sihat makan produk, tiba-tiba kita nak cerita pasal benda-benda macam ni. So kita kena tahu macam mana nak counter balik. Kita menzalimi diri kita, menzalimi pelanggan-pelanggan kita yang dah sedia guna, okey, menzalimi keluarga mereka, dan lebih teruk kita ni lebih zalim daripada orang yang buat keganasan dekat Gaza sana, dekat Palestin sana. Kita lebih teruk daripada dia orang sebenarnya. Ya. Jadi kita kena tahu macam mana kita nak counter balik soalan-soalan orang yang boycott. Boycott boleh, tapi mesti ada ilmu dulu sebelum kita boycott. Okey? So, Forever ni Kak Ella bagi tahu, sejak Kak Ella join Forever ni, Kak Ella nampak mereka sangat mementingkan kedamaian, kemanusiaan. Kalau kita tanya leader-leader kita dekat sini, berapa ramai leader-leader kita yang pernah berkumpul, membuat satu berdiri, tak boleh duduk, yang kita kumpul dan kita buat satu packaging food hunger untuk bantu mangsa-mangsa taufan, mangsa-mangsa banjir, mangsa-mangsa bencana di seluruh dunia. Tanya dekat leader-leader anda, pernah ke, betul ke apa yang Kak Lela cakap? Yes. Kita buat berdiri semua, berjam-jam kita packing, hantar pergi luar negara semua. Okay? Dan kita pula Forever sendiri masa zaman PKP kita dulu. Masa zaman PKP kita ramai orang terkesan. Dan Forever telah mengeluarkan sejumlah peruntukan untuk membantu satu Malaysia semua. Bagi 4 zon. 4 zon, utara, selatan, timur, barat, semua untuk bantu masyarakat-masyarakat kita yang terkesan. So kalau kita berada dalam satu syarikat yang macam ni, saya rasa kita kena yakin dan percaya bahawa kita berada di tempat yang betul, produk yang betul. Jangan risau sebab kita kata memang produk tu daripada luar, ladang kita pun dekat luar, kalau tanam kita dekat sini macam mana kita nak cari setakat tumbuh 2-3 pokok tu, kan? Jadi itulah dia. Allah Ta'ala ni pun dia tidak kejam, dia tahu dekat mana dia nak letak kebaikan untuk setiap manusia tu. Okay? So next, sekali harap kita dapatlah sedikit maklumat tentang itu. Okey, saya nampak produk ni ada dijual di kedai jamu, online store, jual murah.
Lazada lah, Shopee lah, apa semua. Tak dinafikan, okay? Semua orang nak jimat. Saya pun nak jimat juga, kan? Tapi memang kita dah nampak, Forever sudah keluarkan notis amaran bahawa produk yang dijual di kedai jamu semua tu bukan daripada authorized dealer Forever. Mungkin pembeli mendapat produk tak berkualiti, tak tulen. Sekarang ramai yang dapat semua yang ada, kita kata kalau kita beli benda yang tak berapa, apa orang kata, yang kita rasa macam ada benda yang tak kena ke apa, kita nak tukar dekat Forever tak boleh sebab you dah beli dekat online shop. Okay, so jaminan dia tak ada. So kalau setakat mainan barang-barang yang tak melibatkan kesihatan, tak melibatkan apa nama dalaman kita, itu mungkin okey lah, kan? Tapi kita tanya balik dia, berani kan you ambil risiko beli satu produk kesihatan yang kita makan, masuk dalam badan, bagi ahli keluarga kita minum tanpa mendapat jaminan syarikat. Sebab tu kita kalau kita pergi share dengan orang, kita ambil dia orang jadi pengguna supaya ada jaminan daripada syarikat. Tahu tak betapa bernilainya resit belian kita daripada Forever ni. Sekurang-kurangnya pengedar sah lah yang anda kenal atau anda beli daripada mereka. Yang anda tahu macam mana anda nak cari mereka balik. Dan dengan siapa kita nak bertanya kalau ada kemusykilan nanti. So online shop ni dia menjual saja, dia platform menjual. Dia bukan memberi perkhidmatan nasihat ke ilmu ke, bukan platform yang anda boleh mengadu kalau kita ada perlukan apa-apa jawapan yang segera. Okay, so you kena tahu macam tu. Dan dekat sini kita ada peluang lain lagi, bukan setakat nak guna produk, kita ada peluang lain lagi untuk kita jana lagi pendapatan kita. Alright. So kelebihan menjadi ahli berdaftar di Forever. Sebagai ahli berdaftar, kita kat sini hanya RM90 saja. Modal RM90 tak akan buat kita bankrupt. Okay. So kita layak dapat 5% diskaun jimat. Okay. Lebih jimat lagi kalau kita jadi ahli VIP. Modal sekarang ni Forever tengah buat promo lagi. Tak habis-habis sampai hujung tahun ni. RM1,543 saja untuk kita layak dapat penjimatan sehingga 30%. Jaminan pulangan wang kalau tak puas hati dengan produk. Kak Lela tak pernah jumpa lah satu bisnes yang kalau kita tak puas hati kita boleh pulangkan balik produk. Tapi ajaibnya dekat Forever ni ramai orang tak pulangkan produk. Apa nama ni, bukan kata nak pulangkan produk sebab tak puas hati ke apa, tapi sebaliknya dia orang nak cari lagi produk sebab tak cukup. Yang tu ada. Okay, dan kita ada customer reward, free produk, memang best. Okay, so dapat produk tulen, ada jaminan daripada Forever, dapat login website sendiri. So kita ada bisnes kita sendiri. So dengan menjadi VIP dan testimonial diri, kita boleh share dengan kawan-kawan. Boleh daftar mereka untuk beli produk kalau kita dah jadi VIP lah. Okay, sedar tak sedar kita dah dapat bonus dan poin terkumpul untuk penjimatan dan manfaat berpanjangan. Modal sekali, kita dapat untung berkali-kali. Okay. Okay, so kita juga menyediakan kita punya tim ni adalah nombor 1 di Asia ya. Di Asia Pasifik ini BOI Group. So kita semua yang berada dalam ni, kita berada dalam BO sistem, BO 933 sistem. Kita ada 18 case set, kita ada Art of War, kita ada Rule 1, 2, 3. Okay, kita ada banyak benda yang you boleh belajar dekat sini. Okay. So ini macam Kak Lela sendiri pun, Kak Lela dah buat lebih banyaklah, dah beribu dah coaching Kak Lela. Okay, daripada sejak Kak Lela masuk dulu, daripada Kak Lela duduk di HQ KL dulu, memang banyak kita buat apa nama ni, training. So apa saja training yang ada, mana-mana leader pun you kena masuk untuk sedut ilmu. So kita lagi best lagi, kita ada sifu kita, mentor kita, Datuk Dr. Desmond yang telah mencipta sistem BOI 9333 ni. Sebab kita nak buat apa bisnes pun kita kena ada sistem. Kita follow sistem, jadi kerja kita jadi mudah. Okay, dia sendiri pun telah mencapai award the best network marketing dan entrepreneur coaching. Okay, dan sistem ini telah melahirkan 30 lebih pasangan jutawan. Sebenarnya dekat Forever ni, di Malaysia ni ramai. Okay, ramai jutawan. Tapi dalam grup kita saja ada lebih 30 pasangan jutawan. Okay, dan yang telah membawa sekumpulan chairman bonus manager dan eager manager paling ramai. Dan sifu kita juga adalah penulis buku 1 juta bukan wang. Okay, dan paling best juga, kita punya mentor kita ni, dia sentiasa upgrade diri, upgrade ilmu dia. Terkini beliau juga telah dianugerahkan dan telah memperolehi ijazah sebagai Doctor of Business Administration. So DBA in Network Marketing. Maknanya dia adalah seorang pakar business network marketing. Bayangkan kita duduk di bawah satu orang mentor yang pakar dalam business network marketing. Dan simu kita, Datin Dr. Grace Chan pula, dia adalah DBA dalam Wellness and Beauty Consulting Management, iaitu pakar dalam produk-produk kesihatan dan kecantikan. Jadi ilmu bisnes dan produk yang lengkap dengan high class ni, kita semua dapat leveragekan.
So kebanyakan leader-leader kita hari ini yang di tempat lain masuk kat Leila hanya pandai paksa untuk buat sale sebab dia orang tak pernah nak upgrade ataupun update ilmu baru. Tapi kita dekat Forever ni, Masya Allah, hari-hari kita ada ilmu-ilmu baru daripada mentor-mentor kita. Okay, so kita ada juga BO International, kita ada mind mapping, sistem mind mapping. Dalam bahasa boleh contact leader-leader kita masing-masing untuk nak dapatkan mind mapping ini. Ini sangat baguslah untuk kita kontrol kita punya perjalanan perniagaan kita. Alright, okay. Kita juga ada Forever Art of War. Ini adalah senarai semak daya kepimpinan yang diperlukan bila kita menjadi AS hingga jadi manager. Art of War ini sangat bagus. Nanti biasanya kita akan buat training ini setahun sekali. Jadi Kak rasa kita dah lepas dah. Mungkin tahun depan, mungkin Datuk Sifu kita akan buat lagi. So awal join Forever, kita tak perlu fikir apa yang kita perlu buat. Tapi kita perlu ikut sistem yang sudah siap. So dekat sini Kak Lela nampak benda ni macam kita nampak macam kita bawa kereta lah. Macam kita bawa kereta malam. Bayangkan kalau kita bawa kereta malam, lampu kita boleh suluh 100 meter. Kan, 100 meter. Kita jangan fikir apa lagi ada lagi 200 meter kat depan tu. Betul tak? Kita jangan fikir yang tu. Kita nampak yang depan tu dulu, kita follow yang tu dulu. Lepas tu kita akan nampak lagi. Kita akan nampak lagi. Ini adalah art of war. So kita ada step by step yang kita akan belajar. Alright? Okey, ini adalah keahlian Forever. Kepada siapa yang join malam ni yang belum jadi ahli, inilah plan kita yang simple, basic, tak boleh daftar ejen, you hanya bayar ahli biasa RM90, dapat diskaun 5%, dapatlah lesen berniaga 3 negara saja. Okey. So harga aloe vera ni kita bagi tahulah you dapat 5%, dia akan jadi RM103.70. Siapa yang nak jadi VIP boleh mulakan jadi VIP dengan pembelian 2 cc. Okey. Kalau tak faham yang mana baru, tak faham 2 cc, kena contact balik upline lah, kita akan buat lagi untuk business presentation pula. Okey. So dekat sini kita boleh bayar 1,900, dapat 30%, kita dapat lesen besar 168 negara, sebenarnya dah 170, dan kita dapat beli Forever ni, aloe vera gel kita ni dengan RM76. Tak ada yuran tahunan, dapat produk bernilai RM2,006, ada free aloe vera gel bernilai RM109. Baloi tak? Bayar RM90 dapat free, dapat yang harga RM109. Tak ada minimum order, tak ada maintenance, dapat free apps website lagi yang berharga sampai RM5,000-6,000. Dapat close satu VIP pula, dapat lagi 500 lebih, macam tu. Malam saya dapat prospek, dia cakap kat Shopee edisi baru RM56. Ya, itu sebab kita kena tahu cakap, kalau dekat sana, dekat online shop, you memang boleh dapat murah. Tapi risiko yang you nak kena tanggung itu, bukan nilai RM56 ya, mungkin bernilai RM56,000. Okey, mungkin bernilai RM5,600. Okey, bila dah sakit, bila dah ada masalah dengan kita kena keluar lagi banyak lagi. Okey, dan dekat situ dia orang hanya menjual, you tak dapat servis lain. You nak tanya ke apa semua, you tak dapat dekat situ. Okey, you boleh counter dia balik macam tu. Alright, so dekat sini sekarang kita ada promosi kan, semua dah tahu kan, kita ada promosi SYJP. So siapa yang belum lagi jadi VIP, Kak Lila bagi tahu, you kena yakin, kena ada satu inisiatif untuk nak jadi VIP, sebab pertama you nak jimat 30%. Kedua, you sudah boleh dapat lesen besar untuk you mula buat bisnes ini. Tahun 2024, ekonomi kita, barangan kita akan makin meningkat, akan jadi makin-makin mahal. Barangan makanan, barangan mentah semua. So peluang kita sekarang dekat sini, kita jangan fikir macam mana aku nak hadapi. Tapi kita kena fikir macam mana aku nak upgrade income aku. Macam mana aku nak cari satu jalan cabang untuk aku buat perniagaan. Dan perniagaan yang paling senang sekali pada Kak Lila zaman ini adalah health and wellness, dan Forever Living adalah pilihan paling tepat sekali untuk kita buat. Dan paling best, sebelum Kak Lila berakhir, best yang paling Kak Ella bagi nak share dengan kita semua kat sini, yang tadi soalan adik tadi, nampak tak? Forever Living Middle East will soon open a new product center in Nablus, Palestin. Menunjukkan kita sangat-sangat menyokong Palestin. Bebaskan Palestin. Nampak dalam keadaan syarikat lain tak berani pergi dekat sana, tak berani masuk tempat-tempat yang tengah peperangan. Forever masuk nak bantu, bagi api sikit dekat Kak Lela. Bagi api. So kita kena yakin dengan produk ni. Bagi api. Yes.
Free Palestine. Yes. Kita nak buka lagi center dekat Nablus. Orang lain semua tak nak buka. Takut. Tapi kita kena berani. Alright. So, Kak Lela rasa sampai sini dulu. Apa yang Kak Lela nak berkongsi malam ni, Kak Lela harap apa yang salah dan silap itu daripada kelemahan Kak Lela, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun kita rasa mungkin inilah ilmu yang kita minta sejak sekian lama. Dalam doa kita setiap hari, bukan pasal usaha kita nak berjaya, bukan pasal orang lain, tapi semuanya adalah pilihan kita sendiri. Okey, Kak Lela doakan semua kita yang ada dekat dalam Zoom ini untuk sama-sama berjaya, sihat, sejahtera, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kejayaan yang sangat besar di Forever. InsyaAllah. Doakan untuk Kak Lela juga. Okey, Kak Lela serahkan balik kepada MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Kak Lela. Okey, atas perkongsian kita malam ni. Jadi untuk korang yang dengar dan stay sampai habis, Isma ucapkan tahniah dan tag to yourself, kata good job Ismaliana, good job Kak Lela. Okey, so Alhamdulillah, Isma berdoa semoga semua yang datang malam ni mendapat manfaat. Okey, kita semua terima ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapat ni membuatkan kita mendapat kata rezeki yang berkat, dan disebabkan rezeki yang berkat itulah juga amalan kita semua diterima Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, so terima kasih banyak-banyak kepada semua malam ni. Tahniah lagi sekali yang hadir. Isma nak sudahi kita punya ni kan dengan serangkap pantun. Jika ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita jumpa lagi. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Bye.